Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam bilik kuliah maya ini untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan buku yang saya tulis, iaitulah buku Bersedia untuk Mati. Dan kalau ikut saya punya This meeting is tempat yang being saya tanda recorded. ni, ya. Saya press recording, Doktor. Okey. Kita berhenti pada muka surat ke berapa itu saya pun tak ingat. Muka surat 65 kalau tak silap saya. Kita sambung hari ini chapter 8, Doktor. Dah habis dah chapter 7. Ya, muka surat 73. Okey, so kita pergi kepada muka surat yang ke-73, iaitu bab yang ke-8, muhasabah diri. Saya sebut di situ, saya tulis, saya kata, muhasabah adalah perkara yang baik namun tidak disukai oleh manusia. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala suka manusia untuk muhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala suka manusia ini melakukan koreksi. Fikir balik, tengok ada tak kesilapan di mana-mana yang kita buat, yang kita kadang-kadang tak sedar. Muhasabah ini merupakan satu petanda seseorang itu sentiasa bersedia untuk membersihkan diri dan memperbaiki diri. Sebab itu ada satu istilah yang sangat masyhur. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah diri kamu dulu. Lakukan koreksi. Perbaiki diri kamu. Hitung, tengok mana yang betul, mana yang tak betul dalam tindakan kamu. Qabla an tuhasabu. Sebelum kamu dihisap oleh Allah Azza wa Jal di padang mahsyar nanti. Tapi muhasabah ni bukan semua orang mampu. Kerana muhasabah ni kita kena berlapang dada menerima yang kita telah melakukan kesilapan, menerima yang kita telah melakukan perkara yang tak baik dan bersedia untuk menjadi insan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam Al-Quran surah Abasa menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam surah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta yang tidak ada pengaruh besar. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sedang berbicara dengan pembesar-pembesar Quraisy. Nabi apabila ditegur dan disapa, ditanya oleh Abdullah bin Ummi Maktum ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit bermasam muka dan berpaling kerana Nabi merasakan pertanyaan dia itu boleh ditangguh jawapannya untuk Nabi memberikan prioriti,
untuk Nabi berikan keutamaan kepada pembesar Quraisy kerana Nabi SAW percaya pada ketika itu kalau pembesar Quraisy ni masuk Islam, ia akan memberikan keuntungan yang banyak. Allah Azza wa Jal menurunkan ayat Al-Quran bagi tahu kepada Nabi SAW tindakan yang diambil oleh Nabi itu merupakan tindakan yang tidak benar, tindakan yang tidak tepat. Bukan satu dosa, tak. Tetapi tindakan itu tidak tepat. Menunjukkan kepada kita, kita yang bukan Nabi ni pun lebih-lebih lagi utama untuk memuhasabah diri kita. Adakah tindakan kita itu betul ataupun tidak? Kita kena koreksi diri. Duduk sorang-sorang, menung sorang-sorang. Gunakan basirah. Gunakan ilmu yang ada. Gunakan jiwa yang bersih. Jiwa yang jauh daripada sifat ketaksuban. Sifat yang tidak rasional kita buang, kita fikir sorang-sorang. Betul ke tidak tindakan kita tu? Kalau rasa tak betul, kita koreksi balik. Kita perbaiki balik. Tapi ramai manusia tak suka benda ni. Benda ni benda yang sangat besar, benda yang sangat berat, tetapi ia adalah satu perkara yang baik, iaitu muhasabah diri sebelum daripada kita berpindah ke daerah yang kita panggil sebagai alam barzah. Ini kerana kebanyakan manusia tidak suka menilai dan melihat kekurangan diri sendiri. Manusia ni suka tengok benda yang baik yang ada pada diri dia. Ya. Yang mana benda yang buruk kalau boleh dia nak sembunyikan. Tapi untuk diri dia, sepatutnya kalau dosa itu dosa yang tersembunyi, tak payah dia bagi tahu kat orang, kan? Dia muhasabah seorang-seorang pun tak apa. Ya? Baik. Maka sesungguhnya benda ni orang tak sukalah. Sungguh pun menilai diri sendiri bukanlah sesuatu yang menyeronokkan. Tetapi orang yang sering bermuhasabah akan dapat membersihkan diri daripada kejahilan dan dosa. Orang yang suka muhasabah diri, dia akan menjadikan diri dia lebih baik daripada sebelumnya. Orang yang sentiasa muhasabah diri akan sentiasa memperbaiki kelemahannya, akan menghindarkan dirinya daripada dosa yang pernah dia buat dulu ataupun kesilapan yang pernah dia terjebak dulu. Ni keistimewaan orang yang suka muhasabah. Ya, bukan kata muhasabah je lah. Kadang-kadang kita buat program ke, kita anjurkan apa-apa event ke, kita ada postmortem kan. Kita nak tahu apa kelemahan, apa kesilapan, apa benda yang kita boleh elakkan untuk masa akan datang dan kita letakkan dalam lampuran dan simpan dalam fail. Supaya orang akan datang, komiti akan datang, ahli jawatankuasa akan datang, bila nak buat majlis yang sama, dia boleh tengok report postmortem supaya dia tak mengulang kesalahan dan kelemahan yang sama. Baik. Amalan ini juga dapat mengingatkan diri kepada hari akhirat. Jadi kalau kita banyak muhasabah diri, bila orang tanya, "Kenapa kau selalu buat koreksi diri sendiri ni?" Kerana aku ingat kepada akhirat, aku ingat kepada mati. Kerana aku takut sebelum daripada sempat aku melakukan muhasabah diri, aku mati dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tengok Allah Taala kata apa? Allah Taala memberikan satu ayat bagi tahu kita tentang kepentingan untuk muhasabah diri. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'amalun. Surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau Allah Ta'ala panggil orang yang beriman ni, biasanya benda tu penting, kena dengar elok-elok. Wahai orang-orang yang beriman, bila Allah Ta'ala panggil kita, kita kena dengar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Yakni, kena tengok amalan-amalan yang kita dah buat untuk menjadi bekalan kita pada hari esok, iaitu pada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebelum dia suruh muhasabah, sebelum dia suruh kita muhasabah diri kita, Allah suruh kita ni bertakwa dulu. Kenapa Allah Taala mulakan ayat ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Orang-orang yang tak beriman tak payah dengar lah. Orang yang tak beriman, lantak engkau. Orang yang tak beriman, dia seolah-olah tak takut dengan azab Allah. Banyak azab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tetapi dia tetap tak mau beriman. Tapi ayat ni khas kepada orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Ta'ala mulakan dengan panggil orang yang beriman, kemudian Allah Ta'ala mulakan dengan persanan takwa. Apa itu takwa? Takwa ni saya dah hurai dulu. Yang mana kata sebahagian ulama salaf, takwa ni apa dia? Dia umpama satu jalan yang dipenuhi dengan duri, dan seseorang bila nak lalu di tempat itu, dia tak ada pakai kasut, dia tak ada pakai selipar. Tetapi dia terpaksa lalu kawasan tu. Maka dia bila dia lalu, dia kena berhati-hati untuk memijakkan tapak kakinya di tempat yang tidak ada duri. Di tempat yang tak ada duri. Maka oleh kerana itulah orang yang bertakwa di dalam dunia ini sentiasa berhati-hati memegang hukum Allah, memegang panduan daripada Allah, memegang panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud takwa. Kata Ali bin Abi Talib, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Kathir, apa itu takwa? Takwa, ya, kata Ali bin Abi Talib, al-khawfu minal jalil. Takwa ni apa dia? Perasaan takut kepada Allah yang Rabbul Jalil, Tuhan yang agung. Takut dengan Tuhan yang agung. Itu maksud takwa. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian waridha bil qalil ataupun wal qanaah bil qalil, rasa cukup dengan sedikit yang Allah Taala bagi. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri dengan amalan untuk pergi bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti. Ni apa dia? Ni takwa. Allah Subhanahu wa taala suruh takwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala suruh kita bertakwa kepada Allah. Sebelum nak suruh kita muhasabah, Allah suruh bertakwa dulu. Kenapa? Kerana muhasabah tidak akan berkesan. Muhasabah tidak akan menjadi ikhlas tanpa didasari dengan ciri ataupun sifat takwa. Orang yang ada ciri takwa, orang yang mendahulukan takwa, dia akan tengok diri dia dan dia akan timbang amalan dia dengan neraca takwa, maka di situlah muhasabah akan berkesan. Kerana kalau kita tak gunakan neraca takwa sebagai muhasabah, kita akan jadikan redha manusia sebagai ukuran untuk kita muhasabah, maka dalam keadaan tu ia tidak akan berkesan dan ia tidak akan menggapai redha Allah. Contohnya ada orang muhasabah diri. Aku ni cakap betul ke? Takkan tak betul kot. Orang suka kat aku je. Ramai orang suka. Suka ataupun tak suka orang pada kita, ia bukan penentu Allah Ta'ala suka kat kita. Kerana apa? Kerana yang paling penting dalam dakwah, yang paling penting bagi orang yang beriman, bukan manusia suka ataupun tak, tetapi adakah Allah suka ataupun tak. Jadi sebab itu Allah Ta'ala mulakan ayat ni dengan ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah kita bertakwa, setelah kita tahu apa itu tuntutan Allah, setelah kita tahu apa itu tuntutan Nabi, setelah kita tahu larangan-larangan agama, barulah kita tengok amalan kita. Mana satu amalan kita yang sesuai untuk menjadi bekalan supaya kita mendapat syurga, mana satu amalan yang boleh menjerumuskan kita. Sebab itu Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata kullu nafsin yaghdu faba'i'un nafsahu famubiquha aw mu'tiquha. Atau kama qala Nabi SAW bersabda, setiap orang dalam dunia ni keluar pada waktu pagi untuk beramal. Masing-masing menjual dirinya. Jual apa diri? Bukan maksud jual maruah, tak. Jual diri itu maksudnya menjual amalan, melakukan pertukaran amal dengan Allah Azza wa Jal. Ada orang yang melakukan kebaikan, maka dijualkan kebaikan yang dia buat untuk mendapatkan syurga Allah. Jual beli ni maksud tukaran. Dia menukarkan amal saleh untuk mendapatkan ganjaran baik daripada Allah. Ada manusia yang beramal dengan amalan yang jahat dan dijadikan sebagai tukaran
untuk mendapat azab Allah yang berkekalan di akhirat, na'udzubillah. Jadi sebelum nak melakukan muhasabah, asas muhasabah itu perlu didasari dengan takwa. Asas muhasabah itu mesti didasari dengan keimanan, bukan dengan kepentingan dunia, bukan dengan hawa nafsu. Kerana kalau muhasabah, kalau postmortem kita tak buat di atas dasar takwa, di atas dasar iman, maka muhasabah itu tidak akan memberikan faedah. Wattaqullah, Allah Ta'ala pesan lagi sekali, bertakwalah kamu kepada Allah. Setelah muhasabah dilakukan, kemudian perlu kepada sifat takwa untuk merubah perkara yang tak baik kepada yang baik. Perlukan takwa untuk taubat kepada kesalahan yang kita buat dan mengubah kepada sesuatu yang taat setelah kita melakukan dosa pada sebelum-sebelum ini. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan apa yang kamu usahakan, yang kamu laksanakan, yang kamu kerjakan. Jangan kamu ingat bila kamu buat muhasabah dalam dunia ini. Jangan kamu ingat bila kamu audit amalan dalam dunia ini. Kamu boleh rasa, tak apalah, Allah Ta'ala bukan tahu pun. Ini aku buat ni masa dalam keadaan seorang-seorang. Tak ada siapa yang tahu. Jangan sekali-kali mimpi. Kerana di dalam dunia ini, setiap daripada perkara, setiap daripada perlakuan, tidak ada yang tersembunyi pada Allah Azza wa Jal. Demikian dengan bermuhasabah, saya sebut. Muka surat 74. Dengan bermuhasabah, kita akan lebih mengenali diri kita. Kita sedar akan apa yang telah kita lakukan dan dosa apa yang terpalit pada diri kita. Apabila kita muhasabah diri, kita akan rasa lebih gerun dengan suasana pada hari akhirat. Lantas membuatkan kita lebih bersedia menghadapi hari kematian. Baik, kita tengok yang seterusnya. Setelah kita muhasabah diri, dah tahu dah takut ni dengan nak mati ni, kan? Kita dah muhasabah diri ni. Cuma orang tanya, dia kata, ustaz, kadang-kadang keinsafan tu datang, ustaz. Saya tak nafi, insaf tu datang dalam diri. Rasa nak jadi baik tu betul-betul kuat datang. Tapi ustaz, nak istiqamah tu susah. Betul lah, saya setujulah. Bukan kata orang yang bertanya je. Kadang-kadang saya ni pun nak istiqamah susah. Kerana istiqamah ini memerlukan pengorbanan yang besar. Jadi sebab itu di antara cara untuk kita menjadikan diri kita istiqamah, berada di atas kebenaran, istiqamah berada di jalan yang benar, istiqamah untuk melakukan muhasabah, istiqamah untuk berusaha jadi orang baik. Antara caranya, saya sebut di situ, carilah rakan ataupun teman yang soleh. Jadi kalau nak cari pasangan, nak cari calon isteri, cari yang solehah. Isteri pun cari yang soleh. Begitu juga nak jadikan kawan rapat, cari yang soleh, yang mana bila kita berkawan dengan dia, kita sentiasa tidak melupakan akhirat. Bila kita berkawan dengan dia, kita sentiasa terfikir akan azab Allah yang sangat berat. Bila kita bercakap dengan dia, kita spend time dengan dia, kita menghabiskan masa bersembang dengan dia, paling tidak dia banyak mengingatkan kita tentang tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin. Ini kawan yang baik. Jangan lepaskan kawan ni. Sebab tu saya sebut di situ, salah satu cara mudah untuk muhasabah diri adalah dengan berkawan dengan orang yang saleh. Kawan dengan orang yang saleh ni Nabi SAW ada sebut, nanti saya akan baca hadisnya. Perumpamaan kawan yang saleh ni. Nabi SAW memang suruh kita berkawan dengan orang yang saleh. Jadi tak timbul isu, saya bukan tak mau kawan dengan awak, tapi awak terlalu baik untuk saya. Bila awak terlalu baik tu, maka kita kena kawan lah. Sebab apa? Sebab bila dia baik, menunjukkan dia orang yang ada akhlak, maka dia akan membimbing kita menjadi orang yang baik juga. Jadi kalau bersembang dengan dia tu, tak adalah kita buat benda yang merapu. Ya? Sebab itu tuan-tuan, orang nak berubah, dia mesti mempunyai rakan yang mampu untuk mengawal dia, yang mampu untuk memberi semangat dekat dia, terutamanya apabila dia merasa lelah dan penat dalam perubahan hijrah dia. Kadang-kadang ada orang berhijrah, sebelum ni tak apa nak bagus, sekarang tiba-tiba usaha nak jadi bagus,
Macam mana nak buat ustaz? Pertama, muhasabah diri sentiasa, didasari dengan takwa. Yang kedua, kena ada rakan yang soleh. Cari orang soleh. Mana nak cari ustaz orang soleh? Nak cari orang soleh ni tempat-tempat yang baik lah. Mari dengar kuliah. Mari masjid. Tapi masjid dah tak boleh datang kan? Dulu kalau ni masjid atau surau. Kalau sekarang ni masjid ditutup. Sekarang ni saya dengar cerita COVID kita dahsyat ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan negara kita. Kita di bawah India sekarang ni dari sudut statistik, menakutkan ya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua. Saya di tempat saya ni Tanjung Malim ni PKPD sekarang ni diperketatkan. Diperketatkan ya. Jadi kami pun semua pakat orang kata apa tak keluar pada rumah lah kerana PKPD ni ketat sikit dia punya SOP. Jadi kita rakyat Marhai ni memang tunduk kepada SOP lah. Ya, baik. Jadi nak cari kawan yang baik, nak cari teman yang baik, cari di mana orang baik selalu berhimpun. Surau atau masjid. Oleh kerana surau atau masjid kita dah tak boleh pergi waktu ni sementara kerana nak mengawal wabak, kita mari kuliah. Kuliah pun tak buka ustaz, kuliah online ada. Kuliah online pun ada. Dan saya nak pesan jugalah kepada kawan-kawan yang selalu duk follow kuliah saya secara online ni. Kalau tengok ada orang baru dalam kuliah, ada orang barulah. Kadang-kadang admin kan dia tengok ada orang baru. Ni orang baru ni. Hantar mesej kat dia. Assalamualaikum, saya admin. Kalau boleh kita nak bertaaruf. Supaya mungkin dia baru lepas berhijrah, dia tak ada kawan. Jadi kita kena menjadi kawan baru bagi dia. Kalau boleh kita masukkan dia dalam grup kita. Kita jadi orang yang baru untuk dia, kawan yang baru untuk dia. Kerana mungkin dia baru saja kehilangan kawan disebabkan dia berubah. Jadi di benda yang sangat-sangat penting. Bila kita tengok orang ada kat masjid, baru datang, tak pernah tengok muka dia sebelum ni, kita pergi tegur dia. Assalamualaikum, nampak orang baru? Kan? Daripada mana tuan? Kita bagi tegur siapa dia supaya dia rasa dia datang ke masjid dalam keadaan dia dialu-alukan. Dalam keadaan dia dialu-alukan, dalam keadaan dia orang kata apa, dihargai untuk datang. Janganlah buat macam pegawai penyiasat pula. Dalam keadaan tanya pun tanya macam, datang dari mana ni? Kan? Nak buat apa datang ni? Nak jumpa siapa? Dia jadi macam pegawai polis pula penyiasat. Sedangkan baru jadi AJK masjid je, jangan buat macam tu. Tapi saya yakin dan percaya AJK masjid kita sekarang ni mempunyai adab dan sopan yang sangat-sangat tinggi, suka orang datang untuk mengimarahkan masjid. Baik, sebab itu Nabi SAW pesan kepada orang yang membunuh 100 nyawa tu. Bukan Nabi ya. Nabi SAW menceritakan kepada kita kisah seorang yang membunuh 100 nyawa kemudian bertaubat. Bertanya dengan seorang syekh, nak bertaubat macam mana dah bunuh 100 orang nyawa? Syekh kata boleh taubat, tak ada masalah. Tapi Syekh kata intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum. Tak ada masalah kau boleh dah bunuh 100 nyawa pun boleh taubat. Ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang boleh menghalang dia dengan taubat? Tak ada apa yang boleh halang. Boleh taubat. Tapi Tok Syekh ni pesan, intaliq ila ardi kadza wa kadza. Berpindahlah daripada bumi kamu pergi ke bumi sekian-sekian, fa inna biha unasan ya'budunallah, di mana di sana ada beberapa manusia yang menyembah Allah, pergilah sembah Allah bersama mereka. La tarji' ila ardik fa innaha ardusu, kamu jangan kembali ke bumi kamu, jangan balik ke negeri kamu, kerana negeri kamu ini adalah negeri yang tidak elok, negeri yang buruk, negeri yang menyebabkan kamu jadi jahat, ialah kerana kamu bersama dengan orang di negeri kamu ni, negeri yang penuh dengan orang-orang yang jahat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kepentingan untuk mencari kawan yang baik ini adalah satu tuntutan demi nak menjadikan diri kita sentiasa baik. Tapi ustaz, maksudnya kita tak boleh kawan lah dengan orang yang tak baik. Boleh berkawan, tetapi pastikan ada kawan yang baik untuk mengawal kita, untuk menjadikan kita ni sentiasa terikat dengan tali Allah dan Rasulnya. Kerana kadang-kadang kita manusia, kita terlupa, kita tertewas dengan godaan dan seumpamanya. Jadi bila ada kawan yang saleh, paling tidak dia akan ingatkan kita. La tusahib illa mu'mina wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dalam hadis riwayat Abu Daud.
yang mana disebutkan, ya, disebutkan kamu jangan berkawan melainkan orang yang beriman. Maksudnya bukan jangan berkawan ni kita nak kena hadkan pula. Lepas ni ustaz kat office kalau ada orang bukan Islam saya tak boleh kawan lah. Kawan tu boleh, tapi jangan bersahabat rapat. La tusahib illa mu'mina. Jangan kamu menjadi teman rapat yang sebenar-benar rapat, melainkan orang yang mukmin. Orang mukmin ni kita kena jadikan dia sahabat yang rapat. Kenapa? Kerana orang mukmin ni dia ada sifat kalau dia tengok benda tak betul kita buat dia akan tegur. Kalau dia tengok benda yang baik yang kita buat dia akan beri galakan. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan ada yang makan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa. Maksudnya kamu kalau nak jemput makan betul-betul rapat sungguh, panggil orang yang bertakwa. Kerana selain daripada dia memakan makanan kamu, dia juga memberikan faedah ilmu, faedah kesalehan kepada kamu. Okey. Naluri manusia. Okey, sorry. Carilah rakan yang soleh. Salah satu cara mudah untuk muhasabah diri adalah dengan berkawan dengan orang yang soleh. Ya. Apabila berkawan dan bergaul dengan mereka, ingatkan kepada mereka agar menegur diri kita andai kita ada melakukan kesilapan dan dosa. Kadang-kadang kita tidak sedar akan kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Jadi apa yang penting kawan dengan orang yang saleh ni? Kalau ada benda tak betul kita buat, dia akan tegur. Kerana orang yang mukmin ni, orang yang bertakwa ni, dia mementingkan hubungan dia dengan Allah. Kalau dia nampak kawan dia tak bagus, dia akan tegur terus. Kerana orang beriman, bersahabat, bukan hanya di dunia. Dia nak bersahabat terus sampai ke negeri akhirat. Ya, baik. Naluri manusia akan merasa malu melakukan kesilapan apabila bersama dalam kelompok orang yang baik. Jadi kalau kita berkawan dengan orang baik, secara automatik kita akan jadi orang baik. Sebab naluri manusia akan malu buat benda yang tak elok kalau keliling dia tu ada orang yang tak baik. Ya. Namun itu bukanlah asbab yang menyebabkan kita terhindar daripada melakukan dosa. Ketika itu apabila rakan kita menegur diri kita akan kesalahan kita dan teguran itu adalah benar, maka ringankan mulut untuk mengucapkan terima kasih. Perbuatan ini menunjukkan bahawa kita sememangnya ingat kepada kematian. Jadi kalau kawan, kita dah berkawan dengan orang saleh, orang tu bagi tahu kita ada silap, kita ada benda tak betul kita buat, kurang tepat sikit. So kita ucap terima kasih banyak kerana tegur saya. Terima kasih banyak atas teguran. Saya akan ubah. Menunjukkan kita terimalah teguran orang, menunjukkan kita tawaduk. Sebab kadang-kadang manusia ni nampak je tawaduk. Dari segi sembang, dari segi ayat, masya-Allah tawaduk. Tapi bila kita tegur, dia mula maki hamun kita, dia mula tuduh kita macam-macam, itu menunjukkan dia takabur. Takabur tak boleh terima kebenaran yang keluar daripada mulut orang lain berkaitan dengan kelemahan diri dia. Okey. Jadi kalau dia boleh terima teguran orang yang saleh, memang betul orang tu tegur dia, memang teguran tu tepat pada sasaran, dia terimalah. Kerana apa? Kerana dia orang yang nakkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadikan diri kamu bersama dengan orang-orang yang benar, yakni orang-orang yang jujur. Berkawan dengan orang yang jujur, berkawan dengan orang yang bercakap benar. Bukan berkawan dengan orang sokong bawa rebah. Belum cakap lagi dah sokong. Sebab apa? Sebab kita ada pengaruh. Belum cakap lagi dah sokong. Sebab apa? Sebab kita ada kedudukan. Kita tak mau orang macam ni. Kita nak orang yang bercakap di atas dasar keikhlasan. Benda tak betul, bagi tahu benda ni tak betul. Minta maaf Datuk, benda ni tak betul. Minta maaf Tan Sri, benda ni tak betul. Benda ni Allah Ta'ala larang. Kena sebut. Kerana orang yang bertakwa, dia tak mau keredaan manusia. Dia hanya fikir keredaan Allah. Benda tak betul, dia bagi tahu benda tak betul. Kerana agama ni bukan milik siapa-siapa, ia adalah milik Allah dan Rasul. Berkawan dengan orang saleh membawa kesan yang amat baik. Mereka bukan sahaja akan mempengaruhi diri kita, malah membantu dalam menegur kesilapan diri kita. Maksudnya orang yang saleh ni, kita berkawan dengan dia, kita ada 3 kelebihan, advantage. Yang pertama, kita dapat ilmu dia.
Yang pertama kita dapat ilmu dia. Sebab orang biasanya orang soleh ni, orang alim ni dia ada ilmu. Jadi kita tak payah buka buku. Sebab itu guru saya pesan dulu, kita kalau baca satu buku, kita akan dapat satu buku tu punya isi. Tapi kalau kita bersembang dengan orang alim, mungkin dalam 1 jam 3-4 buku punya khulasah, 3-4 buku punya kesimpulan kita dapat dah, kerana dia banyak membaca. Dia banyak membaca pada kita. Kita tak banyak membaca. Dia banyak membaca, bila kita sembang dengan dia, 2-3 buku punya isi kandungan kita dapat dah. Walaupun kita sembang cuma sejam dengan dia. Ini kelebihan orang soleh. Itu pertama, dapat ilmu. Yang kedua, kita terdidik untuk berada di dalam environment yang baik. Sebab kawan dengan orang soleh, semua cakap baik-baik, tak ada yang mencarut, tak ada yang mengumpat, tak ada yang membawang, tak ada yang mencaci maki. Kan? Maka kita akan secara automatiknya, naluri manusia malu untuk cakap benda tak elok di depan orang yang baik. Maka kita akan mendidik diri, mendidik tindakan, mendidik mulut untuk menjadi orang yang baik. Yang ketiga, kita dapat kelebihan kalau kita tersilap, kalau kita tersalah, dia akan tolong tegur kita. Ini 3 advantage. Bila kita berkawan dengan orang saleh, kita dapat 3 kelebihan ni. Sebab itu Nabi SAW menggalakkan kita untuk berkawan dengan orang yang saleh, orang yang baik. Ya? Sebab itu saya kata berkawan dengan orang saleh membawa kesan yang amat baik. Mereka bukan saja akan mempengaruhi diri kita, malah membantu dalam menegur kesilapan diri kita. Sebaliknya, jika kita berkawan dan bergaul dengan orang yang mempunyai akhlak yang buruk, dikuatiri akhlak buruk itu turut akan terpalit pada diri kita. Kalau kita kawan dengan orang yang tak baik, duk mencarut, kita pun mungkin terikut. Duk maki orang, kita pun duk join sekali. Sebab itu orang yang tak baik ni bukan nak suruh putuskan ukhuwah Islamiah, tetapi nak suruh kurangkan hubungan supaya tidak terkesan. Sabda Nabi SAW seperti mana riwayat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul jalisis salih was-su' kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma ay yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kir imma ay yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Musa Al-Ash'ari, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Nabi bagi satu perumpamaan. Kerana manusia ni sama ada dia ada teman yang baik ataupun teman yang buruk. So Nabi kata perumpamaan. Nabi nak bagi perumpamaan ni supaya kita faham apa kepentingan nak dapatkan teman yang baik. Nabi kata perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik ini adalah seperti orang yang membawa kasturi, penjual kasturi. Yang kedua, teman yang buruk ialah seperti orang yang menghidupkan api besi. Orang yang meniup api untuk menghidupkan, untuk meleburkan besi. Fahamilul misk, adapun orang yang menjual kasturi, orang yang membawa kasturi, imma ayyuhziyaka, orang yang menjual kasturi mungkin akan memberi kamu minyak wangi tersebut. Wa imma an tabta'a minhu, mungkin juga kamu akan beli daripada dia. Wa imma an tajida minhu rihan tayyibah, mungkin juga kamu akan dapat bau kalau kamu tak beli. So Nabi SAW memberikan 3 kemungkinan orang saleh ni. Kalau kita berkawan dengan orang saleh, 3 kemungkinan kita akan dapat. Yang pertama, mungkin kita akan beli daripada dia. Yang kedua, mungkin dia bagi tanpa kita beli, dapat minyak wangi, benda berharga, kasturi. Dan yang ketiga, kalau dia tak bagi dan kita tak beli, setidak-tidaknya duduk sebelah dia dapat bau wangi sebab dia duk jual minyak wangi kat kedai dia. Paling tidak dapatlah bau wangi tu. Bau wangi tu pun mungkin kadang-kadang akan lekat kat baju kita untuk kita bawa balik. Kita tak beli, dia tak bagi, tapi dia bagi bau yang elok. Itu perumpamaan kawan yang baik. Wa nafikhul kir, adapun tukang besi yang menghidupkan api untuk meleburkan besi.
imma ay yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha. Orang yang hidupkan api untuk leburkan besi ni, salah satu daripada dua je kemungkinan. Sama ada percikan api itu akan mengoyakkan baju kamu, akan membakar baju kamu. Kan bila orang hidup ke api, dia ada percikan api tu. Percikan api tu kadang-kadang kena baju, dia berlubang. Merosakkan baju. Mungkin akan rosakkan baju kamu, mungkin akan terbakarkan baju kamu. Wa imma an tajida rihan khabitha. Mungkin juga kamu tak kena percikan api itu, tapi baju kamu berbau asap. Baju kamu berbau busuk disebabkan asap. Jadi ini perumpamaan sahabat yang baik dengan sahabat yang tak baik. Inilah perbandingan apabila kita bergaul dan bersahabat antara dua golongan manusia. Sama ada kita mahu terpalit dengan bau harum ataupun dengan bau asap yang tidak menyenangkan. Terpulang kepada diri kita sendiri. Kita sendiri yang membuatkan pilihan. Baik. Kemudian banyakkan menghadiri majlis ilmu. Antara cara lain untuk muhasabah diri adalah dengan banyakkan menghadiri majlis-majlis ilmu. Tak kiralah kuliah ke, usrah ke, majlis-majlis ilmu hadiri. Sekarang ni boleh hadir secara online. Paling tidak dapat kawan, seperti mana yang saya pesan tadi. Majlis sebegini bukan sekadar menambahkan ilmu agama, malah mampu mengingatkan diri kita kepada kematian. Jika kita semakin jauh dengan majlis ilmu, kesedaran diri kita terhadap kematian akan berkurang. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengurniakan pahala yang cukup besar bagi hamba-Nya yang mencari ilmu. Jadi mencari ilmu, menghadiri majlis ilmu ni ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama yang boleh ingatkan kita kepada akhirat. Selain daripada kita dapat ilmu, kita dapat kawan yang ada dalam majlis itu hadir sekali. Dan kita akan dapat akhlak syekh. Akhlak orang yang mengajar. Sebab itu kalau kita hadir majlis ilmu, tapi dalam masa yang sama orang yang mengajar tu tak ada akhlak. Perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan mencarut yang keluar daripada mulut dia. Kita tak payah hadir lah. Kerana kita hadir, nak ilmu, nak akhlak. Abdullah bin Mubarak kata, kami belajar adab sebelum daripada kami belajar ilmu. Jadi kalau adab tak ada, tak payah hadir lah. Kita cari orang yang lebih berakhlak. Kita cari orang yang perkataan dia baik. Kenapa? Kerana majlis ilmu ni bukan kita je hadir. Anak kita pun hadir sekali. Dah kalau penceramah pun nasib nak mencarut aja, saya pun susah hati macam mana anak-anak kita nak hadir kuliah agama. Memberikan lambang isyarat-isyarat lucah dan sebagainya, ini bukan majlis yang perlu kita hadiri. Kita tinggalkan. Kerana apa? Ia adalah satu majlis yang tidak baik. Majlis ilmu ialah majlis yang disebutkan padanya nama Allah dan Rasul, sentiasa mencari hidayah dan sentiasa mengkoreksi diri, memuhasabah diri dan dihadiri oleh orang yang baik-baik. Nabi SAW sangat menggalakkan untuk kita menghadiri majlis ilmu yang sebenar. Maka sebab itu Nabi SAW berpesan, man salaka tariqan yatlubu fihi al-ilma salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi SAW kata, sesiapa yang merentas sebuah jalan untuk mencari padanya ilmu, maka Allah Ta'ala akan menyediakan ataupun memudahkan jalan baginya daripada jalan-jalan untuk ke syurga. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Seperti yang pernah disebut sebelum ini, ya, ada kalanya apabila kita menghadiri majlis ilmu, kita rasakan bahawa ustaz tersebut akan menyindir diri. Memang ada kadang-kadang bila kita hadir majlis, ustaz tu dia sebut satu benda, kita terasa, ustaz ni macam duk kata kat aku je. Ustaz ni macam nak sindir aku je. Maka dalam keadaan tu tuan-tuan, kalau teguran tu betul, kalau memang diri kita bersalah, kita kena ada rasa syukur. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala hantar satu orang, Allah Ta'ala gerakkan diri dia untuk cakap benda yang bermanfaat untuk kita. Kita kena rasa syukur kerana ada orang tegur kita, tu pertama. Yang kedua, kita kena rasa syukur, ya. Kita kena rasa syukur sebab apa? Kita kena rasa syukur sebab jiwa kita masih hidup untuk mengesan teguran orang pada kita. Kerana orang ni ada masanya, ya, kalau
dia tak rasa dah, orang tegur pun rasa tak ada apa dah, maka orang seperti ini seperti orang yang telah mati jiwanya. Khatamallahu ala qalbih. Allah Subhanahu wa taala kunci mati jiwanya. Bagi teguran macam mana pun, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu orang yang jiwanya dah mati, yang memerlukan usaha yang lebih dahsyat untuk menghidupkan dia untuk menghidupkannya kembali. Tapi kalau kita datang, kita rasa macam dihiris-hiris jiwa ni dengar nasihat orang menunjukkan jiwa kita masih hidup. Sebab itu saya selalu pesan kepada sahabat-sahabat, kita baru aja menghadapi situasi di mana saudara kita di Palestin, saudara kita di Palestin yang dibom oleh Israel, yang ditindas oleh Israel, kita rasa susah hati. Kita rasa nak bersolidariti. Kita nak bersolidariti, tapi ada orang yang kadang-kadang sindir dengan satu sindiran yang bagi saya tak patut. Umpamanya macam kata, alah kau ni heboh sangat pasal Palestin, heboh sangat nak pergi perang dengan Yahudi, semayang pun tak jaga, merokok pun tak tinggal. Contohlah kan. Orang cakap macam tu, duduk sini-sini. Bagi saya, kalau nak tegur tu bagus, tapi kena ubah cara. Bukan dengan cara memperleceh begitu. Sepatutnya dengan cara memotivasikan. Bagus awak. Kita kena cakap macam ni. Bagus awak. Dalam bab umat awak sangat cakna. Dalam bab umat ni awak sangat cakna. Bagus. Saya sokong benda ni. Kita sebagai umat Islam kena ada perasaan macam ni. Tetapi dalam masa yang sama kita kena perbaiki diri kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa membantu hamba-hambanya yang saleh jika hamba yang saleh itu berdoa. Jadi kalau kita nak doa kita makbul di sisi Allah, kita teruskan dengan amal saleh, memperbaiki diri, kita berdoa supaya Allah Taala memberikan kemenangan kepada orang Islam yang berjuang untuk membebaskan diri dan negara mereka. Jadi ini cara yang terbaik, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni cara menegur tu tak kena, menyebabkan orang jadi rasa macam aku nak rasa sedih pasal Palestin pun aku ni bukannya baik sangat, jadi tak payahlah buat tak reti. Kita telah merugikan satu jiwa yang ada peluang untuk bangkit dengan kita mematikannya terus. Jiwanya tu berada dalam keadaan sakit, baru nak berubat, baru rasa nak berubat, kita matikan terus, maka dia akan terus berada dalam keadaan sakit dan mati. Sebab itu saya kata, ini kita kena tahu benda ni. Sebab kadang-kadang cara kita bercakap kadang-kadang akan mematikan jiwa orang, akan mematikan perasaan orang, akan mematikan semangat orang. Dan bukan semua di kalangan orang-orang yang berjihad di jalan Allah ni bukan semua baik secara 100%. Nabi SAW ada bersabda dalam sebuah hadis, Nabi kata, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Nabi SAW, hadis Imam Al-Bukhari. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata, sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ni ada kalanya dengan lelaki yang jahat. Kadang-kadang agama ni menjadi menang dengan perjuangan orang-orang yang bukan baik sangat. Ada kelemahan di sana sini, tetapi mereka sayangkan agama. Tetapi mereka sayangkan Allah, mereka sayangkan Rasul. Mereka berjuang untuk menjadikan agama ini dominan dan Allah memberikan ganjaran yang terbaik untuk mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini di antara perkara yang kita kena ambil cakna, yang kita kena berhati-hati ketika bercakap. Baik. Kemudian bila kita rasa ustaz tu duk cakap seolah-olah macam menyindir kita, kita kena bersyukur kerana jiwa kita masih hidup. Jiwa kita masih hidup. Okey. Kemudian hakikatnya, saya kata, sesekali kita merasa tidak selesa kerana terasa hati dengan penyampaian daripada penceramah agama lah. Hakikatnya, mungkin saja Allah menghantar seseorang bagi menegur diri kita. Allah Ta'ala hantar dia untuk kita sedar. Gerakkan jiwa. Dia tak tahu pun mungkin. Dia nak cakap benda tu kerana Allah gerakkan untuk kita sedar, ambil manfaat. So, ambil manfaat. Selagi mana manfaat itu adalah manfaat yang baik, digunakan untuk muhasabah diri. Sakit hati, pedih, rasa pedih. Tapi dah betul, teguran betul, nak buat macam mana? Tegur, terima je lah. Kan? Baik. Allah jadikan jiwanya tergerak menyebut satu perkara yang menyebabkan kita terasa dengan kata-kata tersebut. Apabila kita terasa sahaja, maka itu petanda bahawa jiwa kita masih mempunyai iman. Bersyukurlah kepada Allah
kerana menghantar seseorang bagi menyedarkan diri kita. Itu di antara metod ataupun cara untuk bermuhasabah diri. Ya, baik. Kemudian kita pergi kepada bab yang berikutnya, iaitu tanda-tanda kematian. Yang ke-9. Baik. Kita sering dimomokkan bahawa orang yang sakit tenat dan orang yang sudah lanjut usianya adalah golongan yang paling dekat dengan kematian. Kita selalu dimomokkan, orang yang sakit tenat, orang yang dah tua, yang ni dia kata dekat dengan mati. Namun seperti yang sering diperjelaskan sebelum ini, kematian ini adalah satu rahsia Allah Azza wa Jal. Tiada siapa yang dapat mengetahui bila akan mereka meninggal dunia. Tak ada siapa tahu. Kerana kadang-kadang orang yang sakit lama, orang yang sakit tua, orang yang jaga dia mati dulu sebelum dia hidup lagi. 5 orang dah jaga dia, 5 dah mati. Dia masih hidup lagi. Ada kalanya mereka yang diuji dengan sakit tenat juga, ya, akan dipanjangkan usianya oleh Allah Ta'ala. Tercatat dalam sejarah kisah kesakitan yang dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas ialah salah seorang daripada sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah dengan syurga. Ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi membuka kota Mekah. Apabila perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Nabi pada setahun sebelumnya dikhianati, dilanggar oleh Quraisy, maka pada ketika itu Nabi menyerang kota Mekah, Nabi membuka kota Mekah, Nabi membebaskan kota Mekah daripada syirik. Pada waktu Nabi berjaya membukanya, tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas ni mengalami sakit tenat. Sa'ad ni tiba-tiba jatuh sakit. Sakit bukan sakit biasa-biasa, sakit yang dia rasa dia akan mati Sa'ad ni. Ya. Rasulullah SAW datang menziarahi dia. Kerana kita dah bincang sebelum ni, ziarah orang sakit merupakan sunnah. Cuma ada orang tanya, Ustaz, kalau sesemua orang sunat ziarah ke Ustaz? Ziarah yang disunatkan untuk kita ziarah ni, sakit yang sunat untuk kita ziarah ini ialah sakit yang menyebabkan orang tu terhalang daripada jumpa orang. Melainkan dia terlantar kat rumah dia ataupun dia memang menyukarkan pergerakan dia ataupun dia ditahan di hospital. Kalau sesama dia boleh keluar rumah semua waktu biasa, yang ni tak payah pergi ziarah lah kan. Okey. Baik. Maka Nabi menziarahi Sa'ad ni sebab Sa'ad ni sakit. Ketika itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas hanya mempunyai seorang anak perempuan. Beliau bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa bolehkah dia berwasiat seluruh dan separuh hartanya kepada anak perempuannya. Niatnya dihalang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia pada waktu tu dia rasa dia nak mati dah. Dia kata boleh tak kalau saya berwasiat, ya, kepada semua harta dia tak bagi ke anak perempuan dia. Apa ni? Tukar bukan apa ni, seluruh. Dia nak wasiat seluruh, nak bagi semua, Nabi tak bagi. Nak bagi separuh pada anak perempuan dia, nak wasiatkan separuh. Yang lain, sedekah yang lain, separuh je bagi anak perempuan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata fasulus wasulusu katsir. Sepertiga memadai dan sepertiga itu pun banyak. Innaka antada'a warasataka aghniya khairul min antada'ahum ala alatan yatakaffafuna an-nas fi aydihim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud sepertiga cukup untuk wasiat. Sepertiga itu pun banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan waris engkau dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan papa, meminta-minta manusia dengan apa yang ada di tangan mereka. Jadi Nabi SAW tak bagilah. Dan dia pada waktu tu dia rasa dia nak meninggal dunia. Sebab tu dia bincang dah pasal wasiat. Sebab dia rasa dia tak hidup lama. Tapi apa yang berlaku? Ya, saya sebut di situ. Tiada lain Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya soalan sedemikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan kerana beliau merasakan bahawa ajal akan menjemputnya. Kesakitan yang beliau alami cukup membuatkan diri beliau berasa begitu dekat dengan kematian. Tiada siapa yang akan bertanya soal wasiat melainkan mereka yang semakin hampir dengan kematian.
Namun Allah Ta'ala memanjangkan usia Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau hidup sehingga zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi yang ziarah dia sakit pada waktu itu, Nabi wafat dulu. Dia masih hidup. Sampai zaman Umar. Masuk zaman Abu Bakar dia ada. Masuk zaman Umar masa dia masih ada. Ya. Barulah bila masuk zaman Umar, barulah Umar lantik dia menjadi panglima, dia buka negara Iraq tu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa pengajaran di sebalik kisah ni? Sesekali Allah Ta'ala menguji diri kita dengan rasa sakit sehingga kita merasakan bahawa kita hampir meninggal dunia. Namun hakikatnya, kita masih lagi dipanjangkan usia. Allah sengaja menguji agar kita dapat mengingati kematian. Dalam masa yang sama, Allah mahu menunjukkan kepada kita bahawa kematian bukan hanya berlaku disebabkan kesakitan sahaja. Ada orang yang sihat, tiba-tiba meninggal dunia. Ada orang yang sihat, sesak nafas meninggal dunia. Saya dengar banyak cerita sekarang ni. Dengan varian yang baru ni, banyak orang yang sihat, tak ada masalah kencing manis, darah tinggi, tiba-tiba meninggal dunia. Ini merupakan satu petanda daripada Allah Ta'ala untuk menyedarkan kita bahawasanya kematian tu bukan semestinya datang dengan sakit yang dahsyat dulu. Kemudian, saya sebut, kematian boleh berlaku bila-bila masa tanpa kita bersedia menghadapinya. Okey? Kerana itulah kita perlu sentiasa bersedia menghadapi kematian. Saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Kita kena bersedia sentiasa. Pastikan kita telah menunaikan kewajipan kita sebagai hamba-Nya. Ibadah wajib telah ditunaikan dengan sempurna dan segala hutang wajib dilangsaikan. Hubungan dengan insan haruslah sentiasa dijaga. Hubungan dengan manusia kita jaga elok-elok. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Jangan abaikan amalan sunat sebagai penampung kepada amalan saleh yang kita lakukan. Baik. Tanda 100 hari sebelum kematian. Ada orang duk viral kan. Hari ke-100 macam ni tanda dia. Hari 100, hari 99 macam ni. Berlega pada masyarakat kita akan tanda-tanda kematian. Perkara ini tersebar melalui tulisan dan lisan. Malah ada yang dijadikan sebagai poster dan dilekatkan di surau. Antaranya tanda 100 hari sebelum mati, begini tandanya. 40 hari ini tandanya. Dan begitulah seterusnya sehingga saat kematian. Persoalan dia, tanda ni betul ke? Pertama, saya sebut, tiada hadis yang menyebut perkara ini secara spesifik. Tak ada yang kata 100 hari tanda ni menjadi orang kata apa, standard pada semua manusia. Tak ada. Tak ada hadis yang menyebutkan. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tanda-tanda kematian berdasarkan kepada tempoh hari. Ada yang tetap menyokong tanda-tanda kematian ini dengan alasan bahawa ini adalah pengalaman daripada orang-orang yang terdahulu. Namun menjadi persoalan, yang mengetahui tanda tersebut hanyalah dirinya seorang. Lepas cukup semua tanda, dia meninggal dunia. Maksudnya bila kata cukup 100 hari, dia meninggal. Jadi bagaimana cerita ni boleh sampai kat kita sedangkan dia dah meninggal? Itu persoalan dia. Dia pun tak tahu dia mati bila. Dia boleh pastikan yang itu tanda hari yang ke-100 setelah dia mati betul. Jadi macam mana nak cerita kat kita kalau dia dah mati? Mungkin juga tanda kematian berdasarkan tempoh hari ini adalah berdasarkan mimpi. Namun mimpi tak boleh jadi hujah lah. Sebab mimpi tak boleh jadi hujah dalam agama. Siapa saja boleh hadir dalam mimpi, malah syaitan sendiri sering mengganggu kita di alam mimpi. Kesimpulannya, tak ada tanda yang khusus untuk tanda-tanda yang khusus standard untuk semua orang. 100 hari macam ni tak ada, tidak ada. Tetapi adakah petanda yang wujud sebelum meninggal dunia? Adakah petanda? Jawapannya ada lah. Tetapi pada satu orang ke satu orang berbeza-beza Allah Ta'ala bagi. Cuma orang yang berfikir, orang yang sedar, dia akan tahu. Tanda dia makin hampir. Itu tanda yang menunjukkan ajal dia makin hampir. Allah Ta'ala akan memberi isyarat kematian kepada orang yang hampir dengan kematiannya. Cuma bukan semua orang dapat anugerah ni. Hanya orang tertentu jelah. Yang Allah Ta'ala pilih, yang Allah Ta'ala sayang, boleh tahulah dekat-dekat nak mati. Ya, yang mana Nabi SAW sendiri dapat isyarat. Yang mana dalam hadis Nabi SAW, biasanya Nabi akan, Jibril akan datang membentangkan bacaan Quran kepada Nabi untuk setahun sekali. Tiba-tiba tahun tu 2 kali Jibril turun untuk bentangkan bacaan. Maka Nabi SAW kata, aku tahu. Ini menunjukkan bahawasanya ajal aku telah sampai. Begitu juga, kalau kita tengok tuan-tuan, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Umar ni merupakan khalifah kedua orang Islam. Dalam sejarah, dalam riwayat,
Umar ni dia ada mimpi jumpa dengan ayam, yang mana ayam tu patuk pinggang dia sebanyak 2 kali ataupun 3 kali. Jadi Umar bangun, Umar kata, kat situ saya silap tulis tu. Saya dengar, saya tulis kat situ, Sayyidina Umar terdengar bunyi kokokkan ayam, bukan terdengar bunyi kokok. Umar bermimpi. Ya, Umar bin Khattab bermimpi yang dia nampak ayam dan ayam tu mematuk pinggang dia sebanyak 2 kali ataupun 3 kali. Yang mana Umar bila bangun dia tahu ini merupakan satu petanda bahawasanya dia akan ditikam oleh manusia 2 ataupun 3 kali. Jadi memang betul berlaku apabila Abu Lu'lu'ah yang beragama Majusi menikam Umar bin Khattab ketika mana Umar sedang bersalat. Bukan hanya Umar je kena, sahabat-sahabat lain yang bersalat di belakang Umar pun kena. Dan apabila Umar ditikam, dia pengsan, dan bila dia bangun dia minta air. Bila dia minum, air keluar daripada tempat luka dia, dan pada waktu itulah golongan yang mengubati dia merasakan memang Umar tak tahan lama lagi, Umar akan meninggal dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar tu untuk malam ini sebagai perkongsian saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah jika minggu depan kita akan cuba habiskan bab yang ke-10 dan bab yang ke-11. InsyaAllah jika ada kesempatan umur dan waktu. Ya, baik. Saya tengok kalau ada pembetulan daripada tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya ada silap di mana-mana ataupun kritikan, tak setuju dengan saya ataupun ada soalan, insya-Allah. Okey, kita tengok lagi soalan. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Macam mana nak cari kawan yang baik? Saya masih pelajar sekolah. Saya jarang jumpa orang yang seumur saya pergi kuliah sebegini. Boleh beri nasihat doktor? Kalau begitu, kita kena jadi ejen untuk ajak kawan-kawan kita pergi kuliah yang sama. Maksudnya kita kena cari kawan yang saleh, ajak sama-sama dengan kita. Bukan hanya kita menunggu je, kita kena jadi ejen lah untuk mempromosikan kuliah-kuliah agama kepada orang, kepada sahabat-sahabat kita yang baik. Tapi bukan hanya kuliah aja, sekarang ni kita ada grup WhatsApp, grup kuliah, grup yang dipenuhi dengan orang-orang ilmuwan. Kita cuba untuk masuk, ataupun kita follow Telegram broadcast daripada tokoh-tokoh yang besar-besar yang mempunyai perkongsian yang banyak. Ramai sekarang ni tokoh-tokoh yang mempromosikan Al-Quran dan Sunnah, kita follow. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sentiasa muhasabah diri. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya dalam komuniti yang tak ada kawan sebaya yang saleh. Apa patut saya buat? Kawan dengan saleh ni tak semesti sebaya. Yang berumur pun tak apa, yang lebih muda pun tak apa. Nabi SAW mempunyai sahabat-sahabat yang berbeza umurnya. Ada yang sama umur dengan Nabi SAW, ada yang lebih muda, ada yang lebih tua seperti Abu Quhafah dan sebagainya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf luar topik. Ustaz boleh cerita tak pengalaman Ustaz masa mula-mula sampai Jordan? Berapa lama Ustaz ambil masa untuk boleh cakap dan faham bahasa Arab? Saya sebenarnya belajar bahasa Arab ni daripada sekolah rendah lah, daripada sekolah agama kafar tu dah belajar dah, tapi tak serius. Bila belajar sekolah menengah tu agak serius lah. Sekolah rendah tak belajar bahasa Arab sangat, melainkan sekolah petang saya, sekolah kafar. Kemudian bila masuk sekolah agama, saya masuk sekolah agama Izzuddin Shah. Bila masuk sekolah agama tu serius sikit, tapi tak apa faham, saya ambil keputusan untuk pergi pondok belajar Nahu. Tapi masih lagi orang kata apa, asaslah bahasa Arab itu. Kemudian bila saya pergi ke Jordan, Arab Jordan ni bahasa yang sangat dekat dengan Fusha, sangat dekat dengan bahasa baku. Tapi walau macam mana pun, cara mereka menyebutkan perkataan tu menyebabkan kita susah nak tangkap. Macam orang putih lah, bila cakap orang putih, dengan Melayu cakap orang putih kan lain. Jadi, bila orang Arab cakap, saya tak apa nak tangkap sangat. Dalam kelas tu macam sem pertama tu macam struggle jugalah saya nak faham. Kebetulan pula masa tu, saya bab Nahu ni memang saya hafal betul sebab saya balik pada pondok masa tu. So Nahu malang kepala lah. Kan? Jadi bila keputusan kita panggil Arabic Placement Test, Imtihan Kafa'ah Al-Arabiyah, peperiksaan kelayakan bahasa Arab, saya lepas. Daripada 83 orang tu, 3 orang je lepas. So boleh ambil subjek tu. Jadi pada masa tu agak struggle sikit. Baca kitab Arab sendiri. Ya, sebab
Senior-senior tak ada peduli dah pasal kita. Kita belajar dengan pensyarah, lepas tu balik dia bagi nota untuk kita baca. Kita tak faham, kita buka kamus dan sebagainya. Ambil masa juga untuk faham bahasa mereka dan ambil masa juga untuk boleh membaca kitab besar ni. Tapi saya gagahkan diri, saya buka juga kitab, saya baca berkali-kali. Sehingga kan, alhamdulillah, 4 bulan dah boleh mula faham dah. 4 bulan kita dah boleh mula faham, dah boleh tangkap dan boleh dah untuk membaca kitab. Tapi kena struggle lah. Kena struggle. Wallahu a'lam. Moga-moga kisah saya ini bagi semangat sikit lah kepada anak-anak muda yang nak belajar bahasa Arab. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk tidak merasa murung setiap kali memikirkan tentang kematian? Saya seorang ibu kepada 4 orang anak dan setiap kali saya sakit, saya akan merasa murung kerana memikirkan bahawa saya akan meninggalkan anak-anak saya jika Allah menarik nyawa saya. Saya bukanlah pakar dalam psikologi kerana murung ni dia merupakan sakit ataupun dia merupakan satu orang kata masalah yang berkaitan dengan psikologi manusia. Jadi saya nasihatkan puan supaya berurusan ataupun bertemu dengan pakar kaunseling supaya dia boleh memberikan langkah-langkah untuk mengurangkan rasa murung. Sebab kalau saya bukanlah seorang pakar kerana murung ni dia memerlukan kepada step-step yang tertentu. Tapi kalau nak orang kata nak singkat jumpa ustaz boleh kata banyak-banyak baca Quran. Tapi kadang-kadang orang bila baca Quran tak faham pun dia tak jadi juga tak hilang juga murung dia tu. Kan? Jadi saya nasihatkan kepada puan supaya bertemu dengan pakar psikologi ataupun kaunselor supaya dia boleh orang kata rawat puan punya masalah ini. Wallahu a'lam. Tapi setkan dalam diri, setkan dalam orang kata dalam minda kita, masalah yang kita hadapi ini masalah yang boleh selesai, tak ada masalah yang tidak boleh selesai. Orang lain diuji lebih dahsyat daripada ini dan orang lain juga akan mati. Orang lain juga sakit. Jadi kita melalui proses yang sama macam orang lain. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru. Allah Ta'ala bila memujuk Nabi, Allah Ta'ala kata sesungguhnya bila Nabi SAW sedih, orang kata dia pembohong dan sebagainya, maka Allah Ta'ala pujuk Nabi, Allah Ta'ala kata Nabi-Nabi terdahulu juga dikatakan sebagai pendusta. Fasabaru. Tetapi mereka juga sabar. Tapi mereka sabar. Alama kuzzibu wa uzu. Walaupun mereka dikatakan pendusta, walaupun mereka disakiti. Apa yang kamu lalui sama macam Nabi-Nabi lalui, wahai Muhammad. Nabi-Nabi yang terdahulu sebelum kamu lalui benda yang sama. Jadi mungkin itu dapat mengurangkan sedikit rasa murung yang ada dalam jiwa puan. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Macam mana nak senang hafal Al-Quran dan hadis? Macam mana nak senang hafal Quran dan hadis? Kena ulang-ulang. Saya pun berusaha untuk hafal Quran banyak, untuk hafal hadis banyak. Kita sama-sama mengalami masalah yang sama. Ya, kadang-kadang hafal lupa, kena ulang banyak, kena hafal, kena faham makna, kena tulis apa yang kita hafal, kemudian kita selalu sebutkan. Itu di antara cara yang saya gunalah. Ya. Ustaz, dalam nak berubah zaman sekarang, macam mana nak bezakan penunggang agama ke ustaz-ustazah yang betul-betul ajar berdasar Al-Quran dan Sunnah? Betul juga orang awam macam mana nak kenal ni penunggang ke, yang ni bukan ke, yang ni ajar Quran dan Sunnah ke, yang ni ajar bid'ah ke? Nasihat saya ialah yang pertama, kita dengar sebanyak mungkin. Orang ni kita dengar, orang ni kita dengar, orang ni kita dengar. Kemudian kita buat perbandingan. Yang mana yang banyak menukilkan kalam Allah dan Rasul, yang mana yang banyak menukilkan kalam-kalam ulama muktabar. Yang tu kita follow. Selain daripada tu banyak ambil fatwa sendiri, banyak guna pandangan sendiri, yang tu tak perlulah. Kerana dia bukan nabi kita untuk kita ikut semua pandangan dia. Kita nak dengar pandangan Allah dan Rasul dan tafsiran ulama yang muktabar kerana mereka itulah pemegang amanah bagi agama ini. Ulama-ulama yang muktabar ni pemegang amanah terhadap apa yang Allah Taala sampaikan, apa yang Nabi SAW sampaikan. Itu
yang kita sebutkan ya. Salam doktor. Waalaikumsalam. Kematian di musim Covid adakah syahid bagi pesakit? Orang yang terkena Covid, ulama meletakkan dia sebagai orang yang terkena meninggal dunia terkena wabak dan mereka kiaskan dengan taun, maka mereka mengatakan dia adalah syahid akhirat. Wallahu taala alam. Ya. Tapi kita yang terkurung di rumah ni insya-Allah dapat juga pahala kerana taat kepada waliul amr, yang mana dalam hadis Bukhari Nabi SAW menyebutkan orang yang duduk di rumah kerana ada wabak di tempat dia, dia tak keluar daripada negeri dia, dia tak keluar daripada rumah dia, dia akan dapat pahala seperti mana orang mati syahid. Walaupun dia bukan syuhada tapi dia dapat. Wallahu a'lam. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, itu je saya boleh kongsikan untuk malam ini. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Saya mohon maaf kalau ada soalan-soalan yang saya terlepas pandang. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya doakan moga puan yang ada masalah tadi dapat memperbaiki keadaan, keluar daripada kemurungan. Cuma bila murung ni ada juga boleh juga membantu selain daripada kita berdoa, kita membaca ayat Al-Quran yang berkenaan dengan cabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Cari ayat-ayat, tengok macam mana Nabi Musa punya ujian, tengok macam mana Nabi Ibrahim punya ujian. Puan tengok macam mana Allah Taala cerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Mungkin dalam Quran kita susah nak jumpa sebab mungkin dia berselerak kan dalam banyak surah. Jadi puan boleh beli buku yang otentik, buku yang bercerita tentang sirah para anbiya, baca kisah Nabi Ibrahim, tengok macam mana Nabi Ibrahim Allah Taala uji bukan hanya sekadar sembelih anak, tapi sembelih dengan tangan sendiri. Anak yang ditunggu-tunggu, anak yang disayang. Anak yang dia dapat waktu dia dah tua. Orang tua ni biasa sayang kat budak. Jadi mungkin itu boleh riliskan diri kita. Maksud riliskan keadaan kita. Saya faham mungkin waktu kita sakit ni kita duk fikir pasal anak-anak. Tapi insya-Allah kalau anak-anak kita kena yakin begini je. Kalau kita jadikan anak kita saleh, Allah Taala akan uruskan urusan orang saleh. Banyakkan baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi aku Allah dan dialah sebaik-baik orang kata apa, sebaik-baik wakil yang menguruskan urusan hidup. Ya. Maksudnya kita baca dan kita faham Allah sebaik-baiknya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Kita baca doa. Wahai Tuhan yang hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri dengan sendirinya tanpa memerlukan bantuan sesiapa. Bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu ya Allah aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki keadaan aku seluruhnya. Perbaiki keadaan aku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau tinggalkan diriku untuk aku uruskan sendiri walaupun hanya sekelip mata. Doa-doa yang seperti ini membangkitkan kita punya ketakwaan, membangkitkan kita punya sifat tawakal. Okey, so kita nasihat saya, beli buku yang otentik cerita pasal Nabi, tengok macam mana Allah Taala uji para anbiya, kita akan rasa ujian yang Allah Taala bagi pada kita tidak sehebat mereka dan kita akan mengambil semangat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan anak kita orang saleh. Kenapa perlu jadikan anak kita orang saleh? Kerana Allah akan menguruskan orang saleh. Kita jangan risau. Wallahu yatawallas salihin. Ini pesanan Umar bin Abdul Aziz. Waktu Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, dia tak kaya pun walaupun dia khalifah. Sampai orang bertanya, macam mana anak-anak engkau, macam mana keluarga engkau? Umar kata, aku menjadikan anak aku orang saleh. Dan Allah Ta'ala akan menguruskan urusan orang saleh. Dan tidak ada orang saleh yang Allah Ta'ala jadikan dia ni terumbang ambing tanpa panduan ataupun mati kelaparan. InsyaAllah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sebut tadi banyak amalkan doa-doa yang boleh meningkatkan tawakal. Seperti tadilah, baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, baca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Jadi kita akan bangkitkan semangat supaya kita yakin dan percaya ini semua datang daripada Allah dan kita sabar, kita akan dapat banyak pahala. Yang keempat, kita percaya musibah ni datang daripada Allah. Musibah ni datang daripada Allah, pastinya ada hikmah di sebaliknya.
pastinya ada hikmah di sebaliknya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita. Jadi dalam keadaan seperti ini, puan sebenarnya sedang mengutip pahala jika puan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu diberikan ganjaran tanpa hisab. Jadi mungkin puan boleh kontak Nur Islam Academy yang nak bantu puan, iaitu nombor dia sekejap ya. Ni dia ada Kak Lin kita ada bagi nombor untuk puan hubungi. Puan boleh hubungi dia. Nanti boleh bantu dia insya-Allah. Baik. Buku wirid Dr. Abdullah Yassin pun ada. So boleh amalkan insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nombornya sekejap. Saya nak sharekan nombor ni kepada puan, boleh tengok tak boleh. Tak boleh nak share pula ni. Tak boleh nak share, saya tak boleh nak share. Tapi mungkin puan boleh tengok dekat bahagian chat ni ada Nur Islam Academy ada bagi nombor telefon. Nanti puan boleh hubungi untuk rawatan seterusnya. Yang saya boleh bagi tadi yang 4 tadi yang 5 tadi tu saya bagi, cuba untuk amalkan, mudah-mudahan boleh menghilangkan kemurungan tersebut. Wallahu alam. Itulah yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.